Kita pergi kat sini dulu. Okay, yang lambat masuk tu tak apalah. Yang mamai-mamai pun dengar lah sebab yang ini agak panjang. Cuma teacher tak pergi semualah. Teacher pergi separuh. Okay, and then yang seterusnya lah pergi kat DSKP ni 6.11 qualitative analysis. So it's quite a lot lah, tapi kita ada cara jugalah, sama macam 6.10 tu panjang, tapi kita ada cara untuk macam simplify. Okay lah daripada you baca directly daripada buku and then you rasa serabut sebab banyak sangat. Tapi kita ada cara kan, macam teacher ajar tu hafal ECS. Teacher pun dah bagi dah cara nak hafal ECS macam mana kan. Ikutlah ayat awak. Kalau ayat awak lagi best, lagi kelakar ke, senang nak ingat ke, buat ayat sendiri untuk kita ingat ECS je. And then kita cut C to C, and then kita dapati ada 3 part yang terbahagi tu kan. So 3 part tu menghasilkan produk yang berbeza. Okay, nanti you hafal, nanti nampak mudah lah. And then balancing, you kena tahu produk dah tahu, produk you dah hafal kan. And then balancing tu lah. Okay, then lagi apa yang kita belajar 6.10 tu, kita belajar test for gases. Test for gases tu macam yang teacher bagi tahu, nampak banyak tapi dia akan berulang sampailah you form 5 nanti jumpa benda yang sama. Okay, and then kita nak pergi sini 6.11 qualitative analysis. Kenapa panggil qualitative analysis? Kenapa bukan kuantitatif? Kita kena belajar kualitatif dengan kuantitatif, quantity tu kan. Kenapa panggil kualitatif? Kenapa bukan panggil kuantitatif? Sebab yang ini based on observation. And then kita lebih lihat kepada physical properties dia lah. Maksudnya apa yang dihasilkan, contoh gas ke, gas apa yang dihasilkan. And then warna dia, kita tengok based on observation. Tapi observation apa ni? Apa yang kita nak cari sebenarnya dalam cerita ni 6.11 ni? Kita nak ni. Soalan kalau dalam SOC dia selalu bagi kita apa-apa kat sini ke ataupun dalam bentuk ni dalam equals kan. SOC ni dalam bentuk precipitate lah, dia akan tanya kita. Contoh ni dalam satu ni ada satu SOC. Kita panggil dia SOC X, unknown lah, kita tak tahu. Carilah SOC X ni apa. Macam tu. Disebabkan SOC ni terlalu banyak, sebab kita ada carbonic SOC, nitric SOC, chloride SOC, apa lagi? Carbonic SOC, sulfate SOC. And dia bukan satu je kan, banyak. Kita ada ferrum, kita ada sodium and banyak lah kan, banyak SOC. Okay, tapi macam mana kita nak kecilkan skop sampai kita dapat SOC X ni apa? Kita nak tahu SOC X ni apa, macam mana kita nak kecilkan skop kita sampailah kita tahu SOC X ni adalah, kita sebut apa dia. So sebab itulah dia ada banyak step dia untuk kita analyse SOC tu sampai kita dapat unknown SOC tu apa dia. Sebab tu kita panggil analysis kat sini, kita nak analyse sampailah kita dapat jawapan. And then analysis kita berdasarkan qualitative analysis, iaitu kita melihat kepada properties dia. Adakah dia ni soluble ke? Kalau kita nampak soluble, apakah SOC yang tidak soluble? Dan tengok pada warna, macam-macam. Banyak step yang kita perlukan untuk kita dapat semata-mata nak dapat unknown SOC ni lah. Okay, so next learning standard kita. Learning standard nampak macam sikit dua je kan, tapi dia banyak kat sini. Okay, so identify the cation and anions presence in the salt through experiment. And then the second is describe the complementary test to identify cations and anions. Okay, yang banyaknya yang ini. Sebab kita nak kena tahu step macam mana kita nak identify yang cation dan juga anion. Sebab bila kita cakap pasal SOC kan mesti daripada gabungan ionic compound kan. Cation dengan anion. Ni. Barulah terjadinya SOC. Mana ada SOC metal, macam mana ada ferrum saja, contoh ferrum SOC mana ada. Tak lengkap ni, ni adalah metal kan, kita tak panggil dia SOC. Mana ada SOC yang nama dia nitric SOC. Nitric SOC ni dia mesti ada kat depan dia kan untuk membentuk SOC yang lengkap. Ni baru anions, dia mesti kena combine dengan cation kan. So in order to identify SOC ni SOC apa, contoh SOC X tadi tu kan, kita kena cari cation dia dulu, apa dia. And then step seterusnya anions dia, apa dia. And then barulah kita dapat apakah dia ni SOC X tu lah. Yang paling simple anions ni sebab dia sikit. Anions ni
kita ada 4 je kan. Nitrate, sulfate, chloride dengan karbonat. Itu tak ada masalah. Anion ni bagi teacher tak ada masalah lah sebab dia 4. Cation ni banyak. Ada 9 yang kita belajar Okay, then yang confirmatory test ni sikit je. Dia macam test tambahan untuk kita confirmkan apa yang kita dapat daripada kat atas lah. Okay, cuma teacher tak tahu lagi teacher nak pergi sampai mana. Rasanya teacher nak stop sampai test for anion. Cation tu next class. Okay, then tengok kat remark sini, qualitative analysis berdasarkan apa? Kita nak tengok color, kita nak tengok dia soluble ke tak dalam air. And then selain daripada itu kita boleh test for gases. Kalau dia keluar gas-gas yang kan kita dah belajar kat atas 6.10 sebelum ni kan, kita dah belajar kalau gas carbon dioxide yang keluar kita boleh test. Carbon dioxide tu daripada carbonate salt. Kalau betul lah salt ni daripada carbonate salt, dia mesti menghasilkan carbon dioxide. Macam mana kita nak confirmkan ada carbon dioxide ke tidak? Pakailah lime water. Kalau lime water tu tak berubah, dia remain colourless, maknanya salt kita tu bukan daripada carbonate lah. Sebabnya carbon dioxide tak ada. Lime water tak turns cloudy. Kalau lime water turns cloudy, lime water ni turns cloudy because of the presence of carbon dioxide kan. So kalau lime water turns cloudy, maknanya salt kita tu datang daripada carbonate lah. So kita dah identify dah salt ni carbonate salt. Tapi cation apa kita yang combine dengan carbonate tu kita tak tahu. Tak apa, nanti you tengoklah. And then effect of heat ni teacher tak pergi jauh sebabnya kita dah belajar. Dia masukkan balik dalam 6.11. And then yang ini. Test with sodium hydroxide solutions and ammonia solutions ni adalah untuk cation yang teacher bagi gambar dalam group tu adalah mind mapping yang teacher dah buatkan lah untuk awak. InsyaAllah nanti ada cara dia, panjang tapi ada cara dia. Okay, then hari ni teacher rasa memang nak pergi kat sini lah. Kita nak confirmkan anion siapa, so kita kena describe lah macam mana kita nak determine anions tu. And then yang ini mungkin next class lah. Ada 9 cation yang you kena tahu. Sama macam kalau you tengok dalam telegram tu yang teacher buat flowchart semakin ke bawah tu kan, yang ada color-color tu, yes, itulah yang kita akan belajar untuk test for cation. And then the rest, yang ini confirmatory test untuk confirmkan balik. Dia tambah lagi sikit je tambahan untuk kita confirmkan yang atas ni. Okay, then tu je lah. Okay. Alright. Siapa follow webinar, you dapat ni tau. Tengok sini. Teacher bagi dah dalam group tu. Ini daripada cikgu, tak pasti cikgu mana, tapi webinar yang organised by HQ lah. Siapa yang waiting kat lobby tu? Sekejap teacher. Siapa guest yang masuk sebagai unknown ni? Tak tahu siapa ni. Baru 15. Okay, tak apa Teams ni dia ada attendance. Kita tengok di situ. Okay, inilah yang you dapat dalam webinar. Yang siapa yang follow lah Tapi yang form 5 teacher wajib kan. Yang form 4 ni siapa yang nak follow lah. Tak nak paksa sangat lagi kan. Okay, yang you dah belajar, yang inilah semua ni color dalam chemistry yang you kena hafal. Semua ni. Okay, ini test for gases ni dia bagilah apa yang kita dah, apa yang teacher dah bagi tahu hari tu kan. Okay, yang ini ini colorless gas semua ni penting juga. Teacher tak cuma teacher lupa nak bagi tahu nitrogen dioxide ni warna dia brown. Chlorine greenish yellow teacher bagi tahu hari tu. Yang lain banyaknya colorless lah. Yang ada color nitrogen dioxide. Yang mana ni ada test dia, and then juga chlorine ni kan. Chlorine ni yang dia lunturkan, yang result dia Imus paper tu berubah daripada biru, merah dan luntur, bleach tu kan. Inilah. So dia ada gas warna greenish yellow tu, tak apalah. Dia akan jumpa lagi banyak kali. Okay, yang ini biar dulu, yang ini tak ada. Yang ini form 5 punya. Ini form 5. Yang ini yang kita akan belajar untuk 6.11. Yang ini kita dah belajar dah masa 6.10. Yang kita hasilkan residu tu kan, contoh macam metal oxide tambah carbon dioxide. Itu untuk C2C. Kalau ingat lagi lah, kejap teacher pergi balik. Ni takut lupa kan. Kejap sini. Tidur dah ke? Ini. Ini ni. Residu tu adalah inilah. Ni. Salt yang terhasil. Hasil daripada kita decompose kan. Ada baki-baki. Tak semua jadi gas kan. Ada lagi baki-baki salt tu dia hasilkan ni lah. Ini.
So yang ini bagi residu. Okey, tapi yang ada color adalah metal oxide sahaja. Tapi tak semua. Yang ada color adalah PbO, CuO dan juga ZnO. Tu yang you kena hafal tu. Sikit, hafal sikit. Masa panas jadi warna apa? Inilah. Yang ada color ni kan. Yang lain-lain selain daripada mereka ni adalah semuanya warna putih. Sejuk ke panas ke warna putih. Copper oxide panas ke sejuk ke warna black. Yang ini rust Rust ni tak ada dalam 6.11 lagi. Ni form 5. So you boleh fokus kat 1, 3 dan 4 dulu. 1, 3 dan 4. 3 ni dah belajar dah zinc oxide kan. Zinc oxide terhasil, so kalau dan dia ada color. Kalau waktu panas dia yellow, bila dia dah sejuk dia berubah jadi white. Kalau PbO lead to oxide brown masa panas, yellow masa sejuk. Ini hafal 1, 3 dan 4. Yang all metal pun kena tahulah. Tapi when you dah hafal 1, 3 dan 4, bermaksud selain daripada dia tu mestilah warna putih. Ni pegang ni kalau boleh print out lah. Ini and then you compile sekali dengan nota chapter 6 ataupun letak dalam buku. Okey. Nak pergi dah kan? Nak pergi dah ni. Teacher tengok dulu attendance sekejap. 16 orang. Sekejap teacher check. Tally ke tak ni? Sebab tak ada orang PM teacher kata tak datang. Aizuddin, Lutfi, Amirul Afiq dengan Zain. Betul lah 4 orang, tak ada 4 orang yang tak tip. Okey, tak apalah. Pagi kan? Tak tahulah. Okey, terus kepada 6.1. Ni nota lah ni. Nota yang teacher pernah bagi ada dalam grup tu kan. Ni nota penuh untuk teacher ajar. Okey then. Alright, so macam yang teacher bagi tahu, qualitative analysis ni adalah analisis untuk kita dapatkan salt yang sebetulnya lah. Kita nak identify specific salt tu. Okey, tapi berdasarkan apa analisis kita tak ada kiraan pun dalam part ni. Sebab tu kita tak panggil dia kuantitatif. Kuantiti ni yang melibatkan kiraan ataupun mol-mol tu kan. Asalkan ada nombor je, ada value je, kita tak boleh panggil dia kualitatif je. Kita kena panggil dia kuantitatif juga. Tapi since analisis ni tak ada langsung melibatkan pengiraan ataupun value-value, so kita lebih kepada kualitatif, apa yang kita nampak. Macam tu. Okay. Alright, so untuk apa ni qualitative analysis ni? Teknik untuk kita identify cation dengan anion yang present dalam satu-satu salt tu. Okay. Next adalah ada berapa step untuk kita dapat salt X tu? Ada 4. Okay, so pertama sekali nak kena buat apa? Observe dulu physical properties dia. Dari segi apa? Dari segi color. Ni kan, kalau physical properties dia, kita tengok color dan juga solubility. Okay, warna dan juga keterlarutan dia. Adakah dia ni insoluble salt ataupun soluble salt. Yang ni yang kita dah hafal dah. Kita dah hafal dah CIPA, PCBI tu. Color ni kita akan tengok nanti teacher ajar. And then second, effect of heat ni dah belajar kat 6.10. So yang ini at least you dah tahu 6.10. Okay, next, test for anions and cation. Ni teacher rasa nak stop sampai anion saja sebab cation agak panjang. Cation dia ada 2 cara kita nak test. Kita kena guna sodium hydroxide dengan ammonia solution. Anions ni kita heat macam biasa je, and then kita adalah juga bukan heat macam biasa. Test for anions ni kita adalah beberapa cara untuk kita test untuk anions, tapi dia sikit sebab ada 4 saja anions yang kita belajar. Cation ada 9. Alright, so the last one, the 4th steps tu, ini teacher bagi nantilah once kita dah habis cation tu. Test for cation tu Okay, barulah dapat salt X ni apa? Barulah dapat. Ni. Soalan ni agak famous lah. Sebab tu tak nak kena tahu. Alright, so kita pergi kat first step iaitu observations of the physical properties of salt. Ini adalah step pertama lah ni. Kita nak start belajar macam mana kita nak start analyze tu lah. Okay, so apa yang nak kena tahu? Yang ini. Ni, color and solubility. But then solubility you dah belajar dalam 6.9.
So should be no problem lah, tak ada masalah sebab you dah kena, teacher dah bagi tahu, you dah kena hafal kan. Teknik ni macam mana pun dah bagi tahu. Okey, ini Cik Pah. Yang ni suka PCB. Ini yang Pah dengan PCB tu adalah yang tidak larut bagi sok itulah. Okey, suka PCB. PCB untuk sulfate ni, PCB ni, PBBA, kalsium sulfate ni dia tak larut. Yang lain semua larut. Sama juga dengan Cik Pah. Okay, and then yang akan soluble dalam apa jua keadaan adalah no anak. Bagilah dia apa-apa pun dia akan jadi soluble. So ni adalah nitrit salt. Ini amonium, sodium dengan potasium. Karbonat dia banyak yang tak soluble kat sini. Yang soluble hanyalah yang ada anak. Anak apa? Sodium karbonat, potasium karbonat, amonium karbonat. Itu sahaja yang soluble untuk karbonat salt. Okay, so tolonglah ingat yang ini. Okay, ada yang pergi vaksin hari ni. Ada yang lain tak okey. Ada yang tak boleh nak, line tak boleh nak dengan Teams kan, tak apalah, ada recording kan. Sebab nak record. Kalau nak sebab tajuk ni panjang dan agak kena selalu tengok. Kalau lupa boleh tengok. Teacher record lah. Google Meet tak boleh. Sebab Mara tak bayar Google kan, Mara bayar Microsoft. Okay. So yang ini tengok kat sini, SOX. SOX. Kalau kita nak tengok dari segi solubility dia, kita boleh at least lah daripada banyak-banyak salt tu kita boleh kecilkan sikit je. At least boleh kecilkan skop jugalah kan, daripada banyak, you dapat banyak sangat salt. Tapi tak tahu salt X tu apa. Then you try lah solublekan dia dalam air. Sebab salt ni dia ada yang larut, ada yang tak larut. At least skop awak tu akan jadi kecil jugalah kan. Kecil lah juga kan, walaupun tak membantu sepenuhnya. Kita tengok salt X. Okay, dia bagi salt X ni kita tak tahu. Lepas tu dia kata dia soluble in water. Kalau dia soluble in water maknanya dia bukan PCB, dia bukan PAH dan dia juga bukan karbonat. Kalau dia anak tak apalah. Okay. So tengok sini. Therefore salt X ni, kalau dia kata soluble in water, kemungkinan salt X ni adalah ions yang mengandungi nitrit ataupun yang ada amonium, yang ada sodium ataupun potasium. Siti Hajar siapa? Nak approve ke tak nak approve? Sudah. Ambil je lah, dengarlah Siti Hajar siapa. Siti Hajar siapa ya? Boleh tahu Siti Hajar siapa ya? Ada. Sorry teacher. Lutfi ke? Okey. Teacher. Yang ada pemerhati, spectator. Okay. Alright, okay, thank you. Thank you Lutfi masuk juga kelas kan. Okay ni Tapi kita dah kat sini dah Lutfi. Baru awal je lagi. Okay kita nak kenal pasti salt macam mana. Nanti Lutfi tengoklah recording siapa yang terlepas banyak tu kan. Okay, salt X is soluble in water, maknanya salt X ni berkemungkinan mengandungi ion nitrit ke, mungkin salt X ni apa-apa nitrit lah. Okay, ataupun amonium ke, sodium ke, potasium ke, janji dia bukan chloride PAH dan dia bukan sulfate PCB dan juga bukan carbonate ions yang selain daripada anak tu. Ini yang macam teacher bagi tahu. So bila you dapat yang ini, salt X tu, salt ni dalam bentuk ni X tu, dia bagi tahu soluble in water je. So you dah dapat kecilkan skop lah. Kecilkan skop sikit kan, maknanya dia mungkin nitrit. Mungkin lah. Ataupun dia ada, ataupun ni adalah salt yang mengandungi anak ke kan, amonium, sodium atau potasium ke, ataupun selain daripada PAH, selain daripada PCB, selain daripada carbonate salt yang selain anak tu lah. Carbonate salt kan banyak yang insoluble kecuali anak tu lah. Okay, sampai situ je you tahu. Kalau solubility boleh tolong kita sampai situ je. Okay, and then dia kecil dah skop kita tu, tapi jauh lagi lah perjalanan kita kan, sebab nitrit mungkin, nitrit banyak. Adakah dia aluminium nitrit ke, zinc nitrit ke, calcium nitrit ke kan. Tapi kecil lah juga skop kita daripada tak tahu apa-apa langsung kan. Okay then, okay color pula. Color ni
Color ni nanti teacher ajar macam mana. Dia ada yang terutamanya untuk cat ion dia ada 9 cat ion. So dia ada 9 yang you kena ingat lah warna kan. Okay, dan tak apalah yang tu. Ini dah settle solubility. Color ni kita hold sekejap lah. Okay then. Ni tengok kat sini. Ni adalah table yang teacher ambil sebab dalam buku teks dia tak simplify. So student kalau dia baca buku teks dia akan rasa serabut juga sebab banyaknya. Dia tak ada kecilkan skop dia. Apa yang nak kena belajar sebenarnya? Apa yang kita nak test? Okay, kan kita nak macam yang teacher bagi tahu kat atas ni. Kita nak test for anion, cation kan? Tapi tak adalah kejam sangat chemistry ni kan? Tak semua yang kita test. Okay, anions tu, okay, pertama test for anions hanya berapa sahaja yang kita consider yang ini, yang kita belajar dalam table tu. Yang suka Cik Pah, Cik B, semua tu lah. Cik B? Cik B? Aduh. Cik Pah suka PCB, aku suka Cik B pula dah. Itulah mak dia banyak sangat cerita. Okay, maafkan saya. Okay, anion, karbonat, sulfate dan chloride and nitrate. Itulah empat benda. Kan aku dah suka sorang-sorang. Okay, then cat ion ada berapa? Cat ion ada 9. Sekejap. 9 tu yang macam teacher tunjuk gambar tu. Gambar dalam tu, kita ada cara nak ingat. Pak Zainal, ada ayat yang teacher akan ajar kat awak untuk cukupkan 9. Pak Zainal cari Maggi cup for free. Cukup tak 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Inilah dia. N tu merujuk pada amonium. Pak tu PB, Zin tu zinc, Al tu aluminium lah. Cari ni kalsium, yang ni Maggi ni Mg, cup ni adalah Cu, yang ini adalah Fe. F kan? F macam tu. 9 cat ion. Tak banyak lah, bagi teacher tak banyak lah sebab cat ion ni kalau awak tengok periodic table sangat banyak kan. Tapi dalam test for cat ion ni hanya 9. Okay, total lah 9 tambah 4, apa yang nak kena tahu? 13. 13. Yeah, so once you dah tahu anions ni apa, and then baru kita tengok cation dia apa pula. So bila dah tahu cation anions, barulah keluar result kita. Salt tu, salt apa? Macam tu. Okay, and then yang ni color of salt. Agak banyak. Tapi kenapa nampak banyak? Kita tengok sama dengan ni. Inilah color, mana color dia? Ni tak ada dalam ni. Okay, tak apa ni. Pun jangan risau, teacher selalu bagi harapan kan. Betul, jangan risau. Nampak banyak kan? Okey, yang ini teacher masukkan juga sebab nak bagi tahu kita dah belajar pasal color ni. Yang ini CuO ni, ZNO dengan PbO ni dah ada dalam 6.10 itulah. Masa sejuk, masa panas semua itulah dia jadi warna apa. Okay, and then semua ni insoluble lah sebab dia bukannya salt ni, UO ni, oxide ni kan. Okay, tak apa, jangan risau ini. Okay, ini kita tak belajar lagi cat ion, tapi teacher letak table ni untuk bagi pengenalan dulu. Okay, ni cat ion dia, so dia ada warna white lah. Ada warna white, ada yang warna-warni. Tengok sini Fe2+, kalau Fe2+ masih warna hijau. Dia ferrum ni dia ada dua, satu Fe2+, satu Fe3+. Okay, Fe2+ warna dia green, Fe3+ warna dia brown. Okay, tengok kat sini, teacher bagi senarai. Fe2+, yang manakah yang warna dia green dan dia juga color dalam, kalau color in aqueous ni maksudnya dia soluble color di dalam solution. Ni soluble. Okay, tengok sini, kalau untuk ferrum 2+, contoh yang soluble adalah ferrum sulfate. Dia tak tergolong dalam suka PCB tu kan. Ferrum nitrate as long as apa-apa yang dia ada nitrate tu dia mesti soluble. Chloride, so dia tak ada tergolong dalam Cik Pah tadi. So ni dia soluble lah. Okay, kecuali Fe tu dengan karbonat tu kan. Itu tak termasuk dalam geng ni sebab Fe karbonat ni adalah insoluble. So nya kalau yang ni, so yang ketiga-tiga ni pada asalnya dia adalah solid green. Okay, then kita dissolve dia dalam air, dia akan jadi green solution. Kalau Fe karbonat tu, ferrum karbonat, dia akan jadi green precipitate. Teacher tak letaklah kat sini.
Sebab table tu dah banyak kan. Ini adalah apa-apa yang soluble lah. Kebanyakannya. Okay. Kalau Fe carbonate tu dia akan jadi green precipitate sebab dia tidak larut. Okay, pergi ke Fe3+ pula. Fe3+, tengok sini, ada 3 juga yang larut kecuali Fe3+ combine dengan carbonate. Kan? Bila jadi carbonate je dia akan jadi insoluble sebab carbonate ni hanya anak saja yang soluble kan. Ammonium carbonate, sodium carbonate dengan potassium carbonate saja yang soluble. Okay, so since kita bercakap tentang Fe3+, so yang soluble hanyalah Fe sulfate ni lah. Ferrum sulfate, ferrum nitrate dengan ferrum chloride. So dalam keadaan asal dia solid, dia adalah solid brown. So kita letak je air, letak saja dia dalam air, dia akan dissolve jadi brown solution. Okay, kalau yang satu lagi contoh yang tak soluble tadi iaitu ferrum carbonate tu kan, iron carbonate tu, iron 3 carbonate tu, so dia akan jadi brown precipitate. Okay, ni baru pengenalan tak kata oh laju teacher ni, tak, ini baru pengenalan, nak bagi tahu ni ada warna-warna ni. Okay, D ni copper 2+. Copper 2+, copper sulfate dengan copper nitrate ni adalah yang soluble lah. Soluble. Kita tengok sini warna dia warna blue dalam keadaan solid. Okay, then bila kita dissolve dia, so since kedua-dua ni adalah soluble salt, dia akan jadi blue solution. Cantik main kat chapter ni, subtopik ni memang main dengan colour banyak. Okay, copper chloride. Copper chloride green. Dia lain dan kat sini. Green dengan copper carbonate pun lain. Green juga. Tapi ini copper chloride dia jadi blue solution. Dia boleh dissolve sebab ni bukan copper chloride, bukannya insoluble. Tapi pergi kat copper carbonate. Since dia dalam group carbonate kan banyak yang tidak larut kan, sebab tu dia insoluble. Dia akan jadi green precipitate lah kat sini. Teacher bebe dulu pening dululah. Okay, and then PbCl2 dengan PbI ni sikit je, tak banyak pun. Ni tak ada apa. Okay, then habis kat situ kita tak pergi pun lagi ke ion tu, hanya pengenalan sahaja. Okay, then pergi kat situ. All white soluble. Okay, tak apa. Teacher nak pergi yang dalam buku teks tu. Kenapa nak pergi dalam buku teks? Sebab nanti kalau pelajar tengok buku teks, dia tak faham apa yang ditunjukkan kat sini. Okay, macam yang teacher bagi tahu kat atas bukan yang ada colour-colour tu kan. Okay, kita boleh guna. Kita boleh guna untuk analisis lah. Contoh macam tadi kita dah tahu solubility. Solubility tu siapa yang dissolve, siapa yang tak dissolve tu kita boleh categorizekan dah kan. Siapa yang insoluble salt dengan soluble salt tu. And then kita nak tengok colour. Inilah colour dia kan. Okay, tengok sini. Like say bila kita dah tahu table yang atas ni ataupun table ni yang you ingat kan, tak kisahlah. Tak kisahlah yang mana pun. Tapi teacher memang buat yang ni table untuk semua salt. Okay dah. Alright, so contoh tu kita dah boleh pakai dah. Solubility dengan colour dah boleh try kita guna untuk ini dalam buku teks. Okay, dalam buku teks dia bagi solid X in green colour. Okay, bila solid X in green colour, you boleh kecilkan skop. Maksud teacher, yang warna-warna selain pada green tu maknanya dia bukan solid X lah. Apa yang selain daripada warna hijau? Ni contoh dia Fe3+. Maknanya X ni bukan Fe3+ lah sebab Fe3+ tadi warna dia perang, brown. Okay, then apa lagi? Copper sulfate yang ini. Yang dua beradik ni kan. Diorang ni dua-dua warna biru. So dia bukan solid X lah. Sudah boleh kecilkan skop kita dah. Kan. Okay, dia berkemungkinan yang warna green dalam bentuk solid ni, solid ni. So you refer pada solid state lah. Ini color in solid ada berapa? Ini. Berkemungkinan solid X tu mengandungi Fe2+, copper chloride ataupun copper carbonate. Kemungkinan tu dah ada. Okay, then apa nak kena buat? Okay, color dia dah bagi tahu. So yang kita dah belajar setakat ni color, warna dengan solubility untuk kita kecilkan skop kita untuk dapatkan solid X tu apa. Okay, solid X selepas kita tahu color and then kita dah kecilkan skop kita, kemungkinan yang kita tahu tu adalah kan ini kan. So kita dissolve dia dalam air. Kita nak tengok adakah dia soluble ke insoluble. Okay, dia dissolve dalam air.
Dissolve dalam air, ini baru kita check solubility dia. Ni color dia. Yang atas tu color, yang kedua adalah solubility. Apa yang berlaku? Kita tengok kat sini. Okay, andai kata, ni kemungkinan dia lah dia bagi tahu. Tu kalau pelajar tengok kat buku teks, dia blur-blur sikit lah. Ni pun yang teacher explain pun tantang ramai lagi blur-blur tu kan. Baru belajar Okay, ni add distilled water. Okay, andai kata kita add distilled water, dia dapat dalam bentuk green precipitate. Maksudnya dia insoluble. Dalam air dia insoluble. Insoluble. Dia kemungkinan apa? Tadi kita bagi tahu dah dia kemungkinan Fe2+, kan? Ataupun copper chloride ataupun copper carbonate. Okay, so ini kemungkinan dia kalau kita dissolve dalam air, dia dapat green precipitate, warna green. Okay, adakah dia copper chloride? Tak. Dia bukan copper chloride sebabnya kalau copper chloride dia waktu solid dia warna green. Bila dissolve dalam air dia jadi warna biru. So ini bukan copper chloride lah ni. Ni mungkin adalah ferrum 2+ ataupun copper carbonate sebab ferrum 2+ dalam keadaan aqueous pun dia warna green. Okay. Kalau ini copper carbonate dia green juga tapi dia green precipitate. Dapat tak? Ni insoluble in water. Maksudnya dia warna green lagi tapi dia bukan solution, dia green precipitate. So Fe2+, semua akan jadi green solution kecuali Fe carbonate tu. Dia akan jadi apa? Green precipitate sebab carbonate untuk Fe ni dia adalah kategori insoluble salt. Banyak tu teacher bagi tahu tu kan. Okay, since dia menghasilkan solid X dissolve dalam air, dia menghasilkan green precipitate. So kemungkinan ni solid X ni adalah copper carbonate. Sebab dia menghasilkan precipitate dan warna dia hijau. So hijau precipitate merujuk kepada copper carbonate ataupun ferrum carbonate. Okay, and then ni dia kata solid X might be copper carbonate salt or iron 2 salt which is insoluble in water. Ni maksud dia merujuk kepada FeCO3. So solid X ni kita boleh kecilkan skop kita dah. Daripada banyak sangat salt, berpuluh-puluh salt, last kita kecilkan skop kita based on color dengan solubility, kita dah boleh kecilkan sampai 3. Kemungkinan tu. So ni mungkin adalah copper carbonate, 3 ke 2? 2 sahaja. Copper carbonate dan juga Fe carbonate. Itulah kemungkinan untuk solid X lah. Siapa yang tak dapat tengok recording. Tapi kadang malas kan sebab recording 1 jam. Tak apa, as long as teacher dah record. Okay, then itu kalau kita dissolve dalam air, dia jadi green precipitate. Okay, kalau kita dissolve dalam air dan dia jadi green color solution, kemungkinan untuk green color solution siapa yang akan jadi solutions bila dissolve dalam air? Okay, tengok kat sini. Tadi kan, ni kemungkinan kita kan. Siapa yang akan jadi green solution? Ni yang ada Fe2+. Sebab kalau copper chloride dia jadi warna biru, blue solution. So ini bukan copper chloride lah kalau dia jadi green color solution. Okay, dia adalah ferrum. Ferrum apa? Ferrum sulfate ke? Tengok ni, solid X kemungkinan mengandungi Fe2+ yang soluble. Maknanya dia bukan ferrum carbonate. Dia mungkin ferrum sulfate, mungkin ferrum chloride, mungkin ferrum nitrate. Macam tu. 3 dah. Kalau dia green solution, kita boleh kecilkan sampai 3 benda lah. Dia mungkin jadi 3 ferrum tu lah. Sulfate, chloride ataupun apa? Nitrate. Okay. So itu habis kat situ. Okay, next. Apa akan berlaku kalau kita dissolve dalam air andai kata dia menghasilkan blue color solution? Blue color solution daripada hijau jadi blue hanyalah copper chloride sahaja. Ni terus kita dapat salt X tu apa? Sebab dia tak ada banyak kemungkinan lain. Dia memang spesifik kalau yang green solid adalah copper chloride dan banyak-banyak kan. Tapi once dia dissolve dalam air dia jadi warna biru. Biru solutions tu daripada green ke biru tu hanyalah copper chloride sahaja. So kita tahulah yang solid X ni adalah copper chloride. Itu. Okay. Siapa rasa tak faham lagi angkat tangan. Lupa pakai kat emoticon tu. Ataupun dia nampak, dia tak faham tapi dia ambil masa. Tu tak payah angkat tangan lah. Siapa yang tak faham terus? Tak ada yang angkat ke? Tak ada.
Tak. Nampak Nampaklah juga. Amni? Boleh lah nampak. Nampaklah. Lutfi? Lutfi yang baru masuk tu, hilang dah Siti Hajar. Lutfi? Lutfi, masuk lewat sikit tadi ya? Lutfi tahu tak kita kat mana sekarang ni? Kita tengah buat belajar apa ni Lutfi? Tahu. Tahu. Tempoh je. Okey. Tak apalah. Itulah dia. Dia better sekarang you nampak lah apa tujuan kita belajar 6.11 ni. Tak semestinya nak kena master dalam masa sekali ni je tak. To be honest, teacher masa belajar pun teacher blur. Itu biasalah ya, biasa. Okay, then seterusnya ni in terms of ni step pertama dah habis. Step pertama dah habis based on physical properties ni kan. So physical properties based on colour and solubility. Dah habis lah situ. So solubility, teacher rasa teacher tak nak kata ada masalah lah. Dia jadi masalah kalau you tak faham daripada 6.9 tu and then tak, ataupun dia faham tapi dia tak hafal. Itu akan ada masalah. Daripada first step dah ada masalah. And then colour tak apa, you take time dulu and then nanti lama-lama insyaAllah boleh ingat. Okay, colour. Dah habis dah observations kita based on physical properties. Okay, then sekarang effect of heat on the sock. Yang ini effect of heat dah belajar dalam 6.10. So tak perlu kita pergi jauh sangat. Okay. Contoh yang ini. Yang ini kan. Kita dah belajar the effect of heat. Yang mana bila sock tu kita direct heating, decompose kan. So dia akan so dia ada warna-warna dia kan. Kan yang inilah macam ni. Allah, apa ni? Ini yang satu. Yang ini, pertama yang ini. Untuk decomposition ni decomposition reactions yang kita heat tu. Kita banyak refer kepada carbonate dengan nitrate je kan. Ni all metal oxide are white kecuali yang kena ingat teacher bagi tahu nombor 1, nombor 3 dan nombor 4. Okay, dalam keadaan sejuk dan panas warna dia apa? Sebab dalam soalan kadang-kadang dia bagi hint kita macam tu. Sock X, yellow when hot, white when cold. So kita boleh klik dah. Okay, itu adalah merefer macam zinc oxide je. Mesti zinc oxide ni macam tu. Okay, kena hafal yang itulah. Mana dah? Okay, ni. Ini sebab itulah copper ions dia kata warna black. Sebab copper ni dalam keadaan sejuk ke panas ke warna dia hitam. Okay, then Fe3+, sejuk ke panas ke brown lah. Fe3+ yang tadi yang teacher kata tak payah nak hafal lagi lah. Ni rust, karat. Okay, zinc 2+, ini. Zinc 2+ dia ada warna dia dalam keadaan panas dan sejuk tu dia ada. Yellow, lepas tu dia sejuk dia dah relax sikit dia warna putih. Okay, Pb2+, dia pun ada colour dia. You kena ingat lah. Alright, so and then apa lagi yang kita tahu selain pada warna, kalau ingat lagi kat decomposition reactions tu yang ini, ni kan. So dia menghasilkan gas kan. So kita ada cara untuk kita test for gases. Kita dah belajar dah sekali dengan ni topik ni testing for gases teacher bagi tahu kan. Okay, andai kata kalau sock X tu kita tak tahu apa-apa tau sock X. Lepas tu dia bagi kita hint. Okay, yellow when hot, white when cold, mesti zinc oxide. Tapi zinc oxide dua-dua menghasilkan zinc oxide. Kat nitrate pun hasilkan zinc oxide, kat carbonate pun hasilkan zinc oxide. Lepas tu dia bagi tahu kita. Okay, X ni contoh X ni yellow when hot, white when cold tu, sejuk tu kan. Okay, so siapa yang dah faham dan dia hafal, dia tahu ni adalah zinc oxide. Cuma dia tak boleh nak cakap X ni daripada carbonate ke ataupun daripada nitrate. Okay, so next information dia bagi tahu kita X turns lime water cloudy. Lime water turns cloudy. Maknanya sock X ni menyebabkan apabila kita panaskan dia menyebabkan lime water tu menjadi keruh. So kita boleh ni lah identify lah. Okay, X ni zinc oxide.
So zinc oxide ni adalah hasil daripada pemanasan daripada zinc apa. Zinc apa ni kita tak tahu sama ada carbonate ke nitrate. So information dia bagi lagi. Lime water turns cloudy. Okay, confirm ini adalah zinc carbonate. Macam tu. Dia main macam detektif Conan lah. You siasat. Oh, inilah dia penjenayah itu. Macam itulah kan. Inilah dia zinc carbonate. Macam tu. Sebab tu berkait lah 6.10 sampai 6.9 sampai habis lah dia berkait. So kalau you ada masalah daripada 6.9 lagi memang akan ada masalah lah. Tapi itulah dia. Bila nak belajar ni ambil lah masa masing-masing. Ada yang fast learner, ada yang slow learner kan. Ikutlah. Janji teacher dah bagi semua nota, dah bagi handout dan juga recording. Itu based on your effort lah. Okay, next. Dah bebel lah sikit. Tengok sini. Carbonate salt. Gas turns lime water jadi cloudy. Kalau nitrate. Okay, ingat nitrate ni akan menghasilkan selalunya memang gas nitrate dioxide. Nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide warna dia brown. Okay, kalau amonium, amonium ni tak ada dia tak ada warna, tapi warna dia sangat busuk. Amonium ni and alkaline. Ni tak apalah, ni kita test pakai litmus paper lah. And then kalau yang ini gas ignites glowing wooden splinter. Maksud kalau glowing ni mesti test for oxygen. Okay, dia mungkin nitrate, dia mungkin carbonate. Sebab yang menghasilkan apa-apa yang menghasilkan oxygen gas lah kat sini. Ni mungkin kat kawasan ni. Mungkin kat sini. Mungkin salt X tu kat sini. Tapi untuk carbonate, untuk potassium dengan sodium bukanlah. Sebab dia tak ada menghasilkan, dia tak decompose pun. Dia tak ada gas lah. Okay. Itu kalau dalam buku teks. Kalau buku teks ni dia kena ada guide lah baru you faham. Okay. Teacher nak stop sampai, bukan stop terus Teacher nak berehat seketika bersama KitKat sampai sini. Kita rehat sekejap sebab banyak sangat info teacher bagi kan. So kita berehat sekejap and then kita sambung sikit and buat latihan sikit and then kita sambung kat sini sampai sini je. Sampai sini sahaja. Kalau test pocket iron tu next class lah, better next class. Nanti you jadi tepu. Pukul 8 dah tepu kan. Siang kelas-kelas lain. Okey, kita tengok kat sini. Nak pergi ke tak ni? Kat sini. Bagi teacher bertafakur sekejap. Teacher tak go through kat sini. Color dengan solubility kan. Rasanya you boleh dah ni. Okay. Okay, then habiskan 2 contoh ni dalam buku teks tu. And then kita stop sekejap. Terrehat. Okay, contoh kita dah belajar dah tadi. Apa dia? 2 step iaitu satu, observation based on physical properties yang melibatkan color dengan solubility. Kedua adalah test for gases tu kan, effect of heat on salt tu. Kita dah belajar dah sampai situ. So dia boleh keluar juga soalan, keluar bentuk soalan ni jadi macam ni. Kalau dah cukup 4 step lagi panjang lah kan. Okay, ni. Alright, so salt X. Awal-awal dia dah bagi, bukan kat sini. Dekat flowchart tu. Okay, ni. Salt X is white in color. Okay, white in color. Okay, so dia kalau white in color, yang betul-betul asal dia warna white adalah selain daripada Fe2+, Fe3+, or Cu2+. Sebab apa? Sebab kalau pergi kat atas ni, patut teacher buka 2. Ni. Kat sini. Yang ada color adalah Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cu2+. Itu je lah. Kan? Yang dalam keadaan solid. Semua ada color. Maknanya solid X yang dia kata white color in solid tu, dia mungkin selain daripada ni lah. Dia selain daripada yang ada color ni. Tengok situ. Okay, so X kita dah boleh cancelkan. Ni confirm bukan Fe2+, confirm bukan Fe3+, dan confirm bukan Cu2+. Sebab ketiga-tiganya ada warna dalam bentuk solid tu, dia berwarna kan. Okay, so X ni dia buat apa dulu? Okay, pertama sekali dia teacher buat solubility dulu. Teacher add water lah. Add water. Okay, so add water akan jadi white solid insoluble in water. Insoluble in water, confirm dia mungkin
karbonat banyak ni. Kita tak tahu lagi. Sebab insoluble mungkin boleh jadi yang Cik Pah tu. Mungkin boleh jadi karbonat yang selain anak ataupun PCB tu. Suka PCB tu sulfate kan? Mungkin. Okay. So kita tak cukup lagi information kita ni. Add water tak memberi banyak sangat scope yang kecil kan. Dia tak kecilkan sangat. So kita pun heat ni yang ni lah yang kita dah belajar tu, decomposition tu. Kita heat. Okay, kita heat. So dia kata apa? The color of the residue is white when it is hot and cool. Okay, maksudnya kalau solid X ni dia asal-asal warna putih. Lepas tu bila kita panaskan, dia panas ke sejuk ke dia memang berwarna putih. So kita boleh cancelkan siapa? Kita dah belajar tadi yang ada color adalah zinc tu kan? Zinc oxide kan? So yang ada zinc tu kita boleh cancelkan. Okay, tadi Fe2+ kita cancelkan dah lah tadi sebab dia berwarna kan? Ini sambung lagi lah. Fe3+ pun kita dah cancelkan tadi. Cu2+ pun kita dah cancelkan juga. PbO. PbO ni daripada salt Pb lah kan? Okay, PbO. PbO tadi dia ada warna kan? Perang dan juga yellow. So kita boleh cancelkan. Maknanya salt X ni dia bukan dalam golongan inilah. Dia bukan. Okay. So and then dia kata tambah colourless gas. Maksudnya bila kita decompose dia, kita dapat satu salt residue dan juga colourless gas. Ni lah dia berkait dengan ini pula. So since produk dia hanyalah 2 sahaja, kalau perasan untuk decomposition kebanyakannya ada 3 ni. Banyak 3 produk. Yang 2 produk hanyalah side ini dengan side ini sahaja. So tengok kat sini, colourless gas. Okay, kita tak tahu colour apa. Sekejap tengok sini. So dia pun pass round pakai lime water jadi cloudy. Confirm ini adalah karbonat, salt karbonat. Okay. So sekarang ni kita boleh cancelkan PAH dengan PCB yang ada dalam sulfate dengan chloride tu kita dah boleh cancelkan dah. Dia ni mesti daripada salt karbonat. Dan dia juga adalah insoluble salt, maknanya dia ni bukan daripada anak lah. Dia mesti selain anak, karbonat salt selain anak. Okay, setakat tu sahaja yang kita boleh kecilkan scope tu. Setakat tu je, at least dapatlah kemungkinan. So salt X ni adalah carbonate salt sebab dia turns lime water into cloudy tu kan. And then possibly dia mungkin calcium ke, magnesium ke, aluminium ke, selain daripada ni lah. Ni dia bagi kemungkinan lah. Tapi dia bukan K+ ataupun sodium sebabnya dia adalah salt X tadi adalah insoluble. Agak complicated di situ ya. Okay, and then itu je lah. Ini yang kita dapat kecilkan scope tadi. Itu sahaja. Okay, pergi last sebelum awak jadi lagi tepu ya. Tengok kat sini pula. Salt white is white in colour. Okay, based on apa yang kita dah belajar je kita boleh analyse Okay, salt white in colour ni maksudnya dia bukan Fe2+, bukan Fe3+, bukan Cu2+. Sebab ketiga-tiga ni dia ada warna ya, dalam bentuk solid ke, aqueous ke, dia memang ada warna. Okay, so yang selain daripada dia warna white lah. Okay, dan kita add water. Kita add water dapat colourless solution bermaksud dia soluble lah ni. Kalau ada perkataan solution je mesti dia soluble. Okay, salt white ni adalah soluble. So dia bukan daripada golongan PAH tu bukan, PCB pun bukan, dan karbonat selain anak tu pun bukan. Karbonat kan banyak insoluble kan, kecuali anak. Inilah karbonat selain anak Okay, then tak cukup lagi, terlalu banyak lagi kemungkinan ni kan. Kita kecilkan lagi scope kita heat pula. Okay, kita heat pula, apa yang berlaku the colour, dia putih, sejuk ke, panas ke, dia putih. Maksudnya sama juga, dia bukan zinc. Sebab zinc dia bila dia panas ke sejuk dia ada warna dia kan. Cerium ni of course sebab dia bukan white solid, daripada tadi lagi kita dah cancelkan. Fe3+ pun kita dah cancelkan. Pb ni sebab apa Pb ni kita cancelkan juga sebab Pb ni bila dia jadi PbO dia ada warna. Kan decomposition kan mesti sini jadi oxide kan. Dia ada warna. So ni bukan Pb lah. Okay, Cu2+ dari awal lagi kita dah cancelkan sebab Cu2+ dalam bentuk solid ni dia warna biru. Okay, then tengok sini. Dia ada tiga produk yang dihasilkan. Okay, teacher nak tekankan kat sini kalau ada brown gas dia mesti daripada nitrate.
Nitrate salt menghasilkan gas nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide itu berwarna perang gas. Kalau brown gas dia mesti ada NO2. So dia mesti daripada kalangan yang inilah yang menghasilkan NO2 dan tetapi kita tak, yang ni kita cancelkan sebab dia menghasilkan dua produk saja dan dia tak ada brown gas pun, iaitu NO2 tak ada. So ini boleh cancelkan, maknanya dia mungkin dari kat sini, dia mungkin kat sini. Okay, then apa nak kena buat? Tengoklah dulu apa yang dia bagi tahu. Tengok sini. Ni pun kita cancelkan. Sebab apa? Sebab dia dapat metal sahaja. Bila metal, dia tak ada dalam keadaan panas ke sejuk kan? Dia tak ada warna. Yang ada warna adalah PbO ataupun yang ada O, oxide kan? So dia mesti daripada kalangan ni lah. Kalau rasa tak dapat lagi, jangan risau. Tengok balik ni. And then, okay, ni mesti NO2. Colourless gas. Tapi teacher tahu dah ni mesti O2 kan? Based on teori kita belajar sebelum ni. Pilih saja je nak bagi kita berfikir lagi kan. So dia test dengan glowing wooden splinter and then dia rekindle sini, maksudnya menyala lah ataupun relights. Bermaksud ni ada oksigen lah ni. Okay. So ini mestilah daripada group. Ni lah. Brown nitrogen gas. Okay. Brown gas ni merujuk kepada nitrogen dioxide. Gas. Okay, oxygen gas present sebabnya ada positive result daripada glowing wooden splinter. Dia menyala balik. Okay, salt wine ni adalah nitric salt selain daripada yang insoluble tadi itulah. Okay, kita nak sini salt wine mungkinlah selain daripada ni geng-geng ni. Itulah dia, kat sini sahaja kita boleh kecilkan skop. Kita tak boleh nak dapat lagi salt X ni sebenarnya apa? Dia kemungkinan dia memang daripada nitrate, confirm daripada nitrate. And then dia selain daripada yang insoluble tadi tu. Macam tu. Sampai situ je yang dia student boleh bagi tahu teacher lah. Sampai situ sahaja. Sebab kita baru belajar 2 step sahaja. Okay. So rasanya terlalu banyak kan. Kita rehat sekejap dalam pukul 9 macam tu kita start balik lah. Okay. Pergilah cuci muka. Makan sikit ke, pukul 9 kita start.
9, 5 minit lah teacher nak cari something jap. 9, 5 minit kita start.
Okey, jom kita start sampai test for anion sahaja. Kita start kat sini. So next class teacher mungkin patah balik sikit kat sini and then pergi kat test for cation lah. Cuma nak bagi pengenalan pada awak. Okey, dah habis dah untuk 2 step analysis tadi, iaitu observation based on physical properties dan juga apa tadi? Effect of heat tadi tu. Okay, so next, since dua method tadi dia boleh kecilkan skop tetapi tak bagi kita yang sebenar-benar jawapan yang ada yang soal yang ada dalam test tube tu, so kita kena test dulu ini. Ni ada next step adalah test for anions and cation. Tapi hari ni teacher nak pergi sampai anion sahaja. Okay. Alright, so kita fokus pada anions, kita fokus pada anions. So ada berapa anions yang kita belajar? Kita belajar pasal salt hari tu, kita belajar 4 benda kan. So anions ni hanyalah melibatkan karbonat, test for carbonate ions, test for sulfate ions, test for chloride ions dan juga test for nitrate ions. Okay, tu sahaja 4 tu. Okay, so macam mana kita nak test? Okay, tadi dia kalau dah belajar, kita dah belajar decomposition reactions tu kan. Decomposition reactions pun melibatkan anion salt juga. Okey, tapi yang ini pula kita boleh test secara dengan menggunakan reagent. Tadi yang kita belajar tu adalah kita heat secara terus. Boleh dapat juga pasal carbonate salt, nitric salt, sulfate salt dengan chloride salt. Cuma dalam gas yang ini, yang ini kita fokus hanya pada karbonat dengan nitrat saja sebab result yang kita dapat tu jelas. Kalau sulfate dengan chloride kita tak fokuskan sangat. Okey, sebab itulah kita perlukan test for anions menggunakan chemical reagent. Okey, tengok sini. Okey, so anion test. Yang ini tak ada, yang ini macam mana kita nak test untuk carbonate salt yang ada dalam ni. Contoh ni ada carbonate salt kan. Okay, macam mana kita nak confirmkan ni adalah carbonate salt, kita titiskan dilute acid. Ni tak nampak lagi ni dalam buku teks kan, nanti teacher ada buat table kat bawah. Okay, dilute acid, kita tambah saja dilute acid, so dia akan bagi reactions, acid ni akan memberi tindak balas kepada carbonate ions, menunjukkan carbonate ions ni hadir. Okay, tengok dilute acid ni, once kita titiskan dilute acid ke dalam carbonate salt ni, carbonate salt tu akan keluar dan menghasilkan carbon dioxide. So dia akan membuat menjadikan lime water tu jadi cloudy. Okay, kalau kita tengok balik kat reactions chemical properties, acid tambah metal carbonate memang akan menghasilkan salt water dengan carbon dioxide. Sebab tu kat sini kita perlukan acid untuk kita keluarkan gas carbon dioxide tu. So acid react dengan carbonate, apa-apa carbonate salt lah. Okay, so dia akan menghasilkan carbon dioxide. So carbon dioxide tu dia buat apa? Dia akan buatkan lime water tu jadi cloudy. Okay, so next, chloride ions pula. Okay, chloride ions ni kita test dengan acid dulu and then kita ada satu bahan yang sensitif kepada kehadiran chloride. Okay, kita tambah dulu acid, nitric acid. Ada sebab kena tambah nitric acid. Kat sini tak nampak sangat, teacher just explain dulu. Okay, Cl ni kita test dulu dengan nitric acid and then dia tak akan bagi apa-apa kesan sebenarnya. Tak ada apa-apa lagi kesan. Okay, kita kena tambah sekali dengan silver nitrate. Bila tambah dua-dua ni, chloride akan keluar. Bila chloride akan keluar, dia akan jadi white precipitate. Macam itulah. Jangan risau lagi, ni baru pengenalan. Okay, and then sulfate. Okay, sulfate ions. Sulfate ion pun kita start dengan acid. Tapi ada sebab kenapa kena tambah HCl. Bukan sulfate ke, bukan nitrate ke, kenapa tu nanti teacher bagi tahu. And then dia ada partner dia yang boleh bagi positive result. Dia perlukan barium juga. Barium apa? Barium chloride. So kalau ada dua-dua ni baru dapat positive result dia iaitu white precipitate. Okay, nanti teacher bagi tahu kenapa semua kena tambah acid. Perlu ke acid ni nanti teacher bagi tahu. Okay, nitrate ions. Nitrate ion dia ada 3 benda iaitu tambahkan dengan sulfuric acid, lepas tu tambah dengan iron sulfate dengan concentrated H2SO4. Okay, so kalau perasan kat sini,
Semua start dengan asid. Semua start dengan asid. Okey, kalau karbonat, dia memang memerlukan asid. Dia memang kebergantungan dia untuk dapatkan positive result untuk karbonat salt ni, dia perlukan asid. Kalau tak ada asid, memang takkan terhasillah karbon dioksida. Tapi yang lain-lain ni, kalau tak ada asid pun tak apa sebenarnya. Kalau tak ada asid pun tak apa sebenarnya. Maksudnya chloride nak tambah dengan silver nitrate boleh, dapat juga result. Sulfate nak tambah dengan barium chloride boleh, dapat juga result. Nitrate nak tambah dengan yang ni je kan? Dua ni je kan? Boleh, dapat juga result. Tapi kenapa kena tambah asid juga? Okay, kita kena tambah asid sebab kita nak confirmkan yang diorang ni bukan karbonat. Bukan karbonat. Bukan karbonat. Okay, ini. So kita tambah asid ni semata-mata untuk kita confirmkan dia bukan karbonat. Faham tak? Sebab asid, sebab karbonat ni dia sangat perlukan asid. Karbonat ni kalau dia test dengan asid je dia akan keluar karbon dioksida, confirm. And then lime water turns cloudy. So yang lain-lain ni dia saja je test dengan asid dulu untuk kita confirmkan bahawa dia bukan karbonat. Kalau kita test dengan asid, sebab ada soalan pernah keluar kalau dia test dengan asid sahaja, dia tak bagi apa-apa result lagi. So sebab itulah kita kena tambah ini pula. Asid ni sekadar untuk kita confirmkan dia bukan carbonate ions. Itu saja. Kalau rasanya tak ramai yang faham part ni sebab dia lagi-lagi awak lah yang tak pernah tahu pun pasal baru first time belajar kan. Okay, tak apa. Nanti slow-slow nanti insya-Allah boleh. Okay, ni test for carbonate ions. Test for carbonate ions. Okay, carbonate ions dia hanya boleh react dengan asid saja dah dapat positive result. Sebabnya yang ni lah teacher bagi tahu kan, asid react dengan metal carbonate dapat salt H2O dengan carbon dioxide. Asid tu yang menyebabkan karbonat itu mengeluarkan carbon dioxide. Carbon dioxide itulah yang menyebabkan lime water jadi cloudy. Kalau soalan tanya why lime water turns cloudy, because the presence of carbon dioxide itulah. Okay, then test for chloride. Okay, test for chloride ni teacher bagi tahu dah, kalau tak ada asid pun dia jadi. Cuma dalam prosedur untuk SPM ni dia masukkan asid juga sebabnya kita nak confirmkan dia bukan chloride. Maksudnya kalau kita masukkan asid, asid tadi kan HNO3 kan, tak ada apa-apa result. So confirm dia bukan carbonate salt. Okay, then barulah kita start tambah dengan reagent yang sebenar-benarnya yang boleh detect chloride ni, iaitu silver nitrate. Betul lah. So silver nitrate ni dia sangat sensitif dengan kehadiran chloride ni. So apa yang akan berlaku? Salt tu akan jadi white precipitate terus. White precipitate. So kalau dia jadi white precipitate tu, apabila kita test dengan silver nitrate ni, confirm dia adalah chloride salt. Okay, and then test for sulfate ions. Sulfate ions, okay, sulfate ions pun dia tak perlukan asid pada asalnya. Tapi kenapa kena tambah asid? Sebabkan karbonat ni. Okay, sebab karbonat ni kena tambah asid. Macam itulah. Okay, kita tambah asid untuk kita confirmkan dia bukan karbonat. Kalau lah kita tambah asid, so result yang dia bagi negatif lah, maksudnya tak ada apa-apa perubahan. So confirm ini bukan carbonate salt. Okay, macam mana kita nak tahu dia ni salt apa? Kita tambah barium pula. Barium chloride ataupun barium sulfate boleh guna nanti teacher bagi tahu. Ini dia dapat white precipitate. So confirm ada sulfate. Okay, nitrate pula. Nitrate asid tu sekadar untuk kita tentukan dia ada ke tak. Ni pun tambah asid kan. Kita tentukan bahawa dia memang bukan karbonat, so tambah asid. So bila dia react dengan asid dia tak bagi apa-apa result. So yes, ni bukan nitrate. So barulah kita tambah dengan sebetul-betulnya yang sebenar-benar reagent dia. Okay, yang ni kan, yang ini semua dalam buku teks teacher ambil dan teacher type balik je. Okay, itu sebab tu teacher explain juga sebab ada dalam buku teks. Okay, so teacher simplify, teacher buat dalam kotak dulu. Kotak pula, bukan kotak lah ni. Teacher buat kotak pula. Okay, tadi nampak macam ni, nampak macam mungkin ada yang nampak, mungkin ada yang tak berapa nak nampak. Tengok sini. Okay, carbonate. Okay, carbonate ions. Macam mana kita nak test for anions untuk carbonate tambah apa-apa jenis asid. Sebab carbonate ni dia tak boleh. Kalau ada asid je dia mesti akan keluarkan carbon dioxide. Dan keluarkan carbon dioxide akan buatkan lime water jadi cloudy. Reagent maksudnya chemical lain ada tak kita tambah? Tak ada. Kita hanya tambah asid sahaja. Okay, so result dia akan jadi lime water turns cloudy. Teacher nak stop sampai ini je.
And then minggu depan teacher explain balik sikit yang ni and then terus pergi test for cation lama sangat nanti tak sempat rate of reactions tu nak masuk sebelum bulan 11. Okay, then chloride pula. Okay, chloride ni teacher bagi tahu dah, acid ni kita tambah sekadar untuk kita confirmkan dia dia bukan carbonate ions. Kita tambah je acid, kalau dia tak bagi apa-apa kesan dia macam tak ada apa yang berlaku kan, so dia bukan carbonate lah. Okay, tapi kenapa tiba-tiba kat sini acid nitrik je yang kita boleh tambah? Kenapa carbonate boleh tambah semua jenis asid? Tak kisahlah ACl ke, nitric acid ke, H2SO4 ke, nak tambah boleh. Tapi kalau Cl ni, sedangkan Cl ni tak perlukan asid pun. Asid ni sekadar nak tahu dia bukan carbonate je kan. Tapi dia dah spesifikkan kenapa HNO3 sahaja. Sebab reagen ni. Silver nitrate. Silver nitrate ni kan dia adalah reagen sebenar yang boleh detect chloride kan. So disebabkan kita pakai silver nitrate ni lah, sebab dia nitrate ni lah kita kena pakai acid, nitric acid untuk kita test sama ada dia bukan carbonate ke ataupun dia carbonate macam tu. Okay, sebab ini reagen untuk test for chloride adalah silver nitrate. So bila dia pakai silver nitrate, kita kena pakai nitric acid sebab kita nak ions tu tally lah. Kalau awak tambah, contoh awak tambah sini H2SO4. So dia akan ada banyak ions yang ada dalam reactions tu. So dia akan jadi result takkan dapat lah. Macam tu lah So nak ingat senang saja. Awak ingat je chloride ni dia mesti ada silver nitrate. So nak tahu acid apa yang dimasukkan mestilah tally dengan silver nitrate tu, iaitu nitric acid. Macam tu. Okay, and then pergi kat sulfate pula. Okay, sulfate. Macam yang teacher bagi tahu, kita tambah acid ni sebab kita nak confirmkan yang dia bukan carbonate. Dia bukan carbonate. Okay, tapi dia bagi syarat kat kita, acid yang kita boleh tambah adalah nitric acid dengan HCl sahaja. Sebab apa? Sebab reagen untuk test for sulfate sebenarnya ada dua ni je. Barium nitrate dan juga barium chloride saja. Barium sulfate tak dapat sebab ini pun sulfate juga. Kalau sebab tu pakai nitrate dengan chloride je. So tak payah nak fikir banyak sangatlah, you hafal je apa dalam kotak ni. Okay, kalau awak pilih untuk tambah barium nitrate, pastikan acid dia pun ions yang sama. Nitric acid juga. Kalau sini awak pilih sama ada ni OR. Ni OR ni satu, ni pun boleh bagi result juga. Kalau nak tambah barium chloride, pastikan acid yang kita tambah tu adalah HCl. Tambah acid dulu kan, HCl. So nak senang ingat, awak hafal yang ini. So acid awak akan tahulah apa dia. Okay, next. Nitric ions. Nitric ions kena tambah dilute H2SO4. Okay, dilute H2SO4. Okay, kenapa kena tambah H2SO4? Kenapa tak boleh acid lain? Okay, sebabkan yang ini. Ni. Ferrum, reagen yang sebenar yang boleh detect nitrate ni ada dua, iaitu ferrum 2 sulfate dan juga concentrated H2SO4. Dia ada dua. So disebabkan ni sulfate, that's why kena pakai acid, sulfuric acid tu lah. Okay, so dah habis itu, dah habis dah kelas kita ni sampai sini je. Okay, teacher ulang balik lah, kalau carbonate react dengan acid dapat lime water, result dia akan menunjukkan lime water tu jadi cloudy. Okay, chloride bila dia react dengan silver nitrate, so apa yang akan berlaku, nak tahu dia ada chloride ke tak, dia jadi white precipitate. Okay, sulfate macam mana kita nak tahu dia ni ada sulfate ke tak, kita tambah acid tu dengan barium chloride atau nitric acid bersama dengan barium nitrate. Pastikan betul chloride dengan HCl. HNO3 kena barium nitrate. Okay, so dia akan jadi white precipitate. Okay, nitrate ions, kita tambah acid dan then kita tambah reagen, dua reagen yang sebenar ni yang boleh detect nitrate ni. So dia akan jadi brown ring. Sebab apa brown ring? Sebab akan ada nitrogen dioxide terhasil. Ingat kalau yang brown ring ataupun brown gas, yang brown gas ni mesti merujuk kepada nitrogen dioxide lah. Okey. Okey, yang ni ini adalah nanti yang ini minggu depan teacher bagi tahulah ni. Ni step eksperimen kena bagi tahu. Cuma apa yang teacher buat, teacher simplifykan eksperimen tu sebab banyak sangat kan. Teacher faham. Teacher pun rasa banyak untuk masa teacher belajar tu, teacher rasa banyak. Okey, ni teacher simplifykan dia yang ini. Yang ini kalau soalan tanya describe chemical test to test for cation. Ni jawapan dia. Ni jawapan kenapa pangkah. Ni jawapan dia. Dah mudah dah untuk awak. Cuma sekarang ni awak ada masalah mungkin dari segi nak fahamkan balik banyak benda tu kan. So no worries, you baru belajar, you jangan expect you boleh faham sekarang lah.
Yang asalkan dapat sikit-sikit tu alhamdulillah. Okay, so teacher habiskan kelas hari ni awal. And homework pun teacher tak bagi sebab nak bagi ketenangan selepas ni banyak kelas ya. Okay, itu sahaja. Minggu depan kita sambung sikit test for an ions ni sikit, and then kita fokuskan kepada test for cat ion yang mana inilah penentuan kita, yang inilah last step untuk kita tentukan analisis kita tu. Untuk dapatkan result apakah dalam tabur uji tu soal apa. Okay, so itu sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum. Dah? Tak nak keluar ke? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Macam blur dah ni. Okay, sambung. Thank you, teacher. Okay. Ngam-ngam anak serang. Okay.